siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Adabud Daris wal Mudarris, adab murid dan guru ataupun adab guru dan murid, yang mana telah kita bacakan buat kali pertamanya iaitu pada hari Rabu 16 Ogos 2023 bersamaan dengan 29 Muharram 1446 Hijrah. Sebelum itu kita telah mengkhatamkan 2 kitab, iaitu kitab Penawar Bagi Hati dan kitab 77 Cabang Iman. Biasanya saya di mukaddimah saya akan ceritakan perkara ini supaya bila benda ni direkod dan dimasukkan dalam YouTube dan sebagainya, satu hari nanti bila kita catch up balik video-video kita ini, maka kita akan mengetahui bagaimana sejarah perjalanan pertemuan ataupun pengajian kita ini, insya-Allah. Pertemuan yang ke-6 pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan bab yang ke-5. Bagi jemaah yang ada kitab, kita buka muka surat 47 iaitu adab seorang murid. Dalam bahasa Melayunya bermula muka surat 47. Kalau nak tengok teks asal dalam bahasa Arab, bermula muka surat 40. Kita tengok bahasa Melayu lah. Muka surat 47, adab seorang murid, ada 36 adab yang sepatutnya saya dan kita semualah kita sama-sama praktikkan. Pada pertemuan yang lepas, kita telah bacakan adab seorang guru, ada sebanyak 21 adab, dan adab seorang murid ada sebanyak 36 adab. Kenapa dimulakan dengan adab seorang guru? Kerana kalau guru baik adabnya, akhlaknya, insya-Allah muridnya juga akan baik adab dan akhlaknya. Kita baca muka surat 47. Adab seorang murid. Secara asasnya, adab seorang murid terhadap dirinya adalah sama sebagaimana adab seorang guru terhadap dirinya, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelum ini. Ada sebanyak 21 adab sebelum ni kita dah baca. Yang pertama, adab seorang murid, yang pertamanya adalah membersihkan hati daripada kotoran. Hati ni benda kat dalam, kita tak nampak. Kalau kotoran di luar, yang zahir, yang nampak senang kita nak bersihkan. Tapi benda yang kat dalam ni, dalam hati ni, nak tak nak kita kena sentiasa bersihkan diri kita. Bersihkan daripada apa? Sifat mazmumah kita tulis. Sifat tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Sifat yang kita sebut sebagai riya, sombong, takabur, merendah-rendahkan orang lain. Bersihkan hati daripada perkara tersebut. Kita tengok huraian dia. Hendaklah dia membersihkan hati daripada kotoran bagi memudahkan penerimaan ilmu, mengingatinya dan mengembangkannya. Daripada apa antaranya? Daripada kotoran maksiat, daripada perbuatan keji, daripada melihat perkara yang tak elok dan sebagainya. Itu daripada kotoran hati yang menyebabkan payah nak terima ilmu, nak mengingati ilmu, nak mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Perkara tadi. Bermakna dia mesti memutuskan hubungan dengan perkara-perkara yang boleh menghalangnya daripada bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Selain itu, hendaklah dia redha dengan kekurangan makanan dan bersabar atas kesempitan hidup sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Ini betul. Kalau anak-anak kita kan bila dia menuntut ilmu, berada di universiti ataupun di luar negara dan sebagainya, pastilah ada kekangan-kekangan tertentu dalam perjalanan menuntut ilmu. Maka hendaklah dia redha dan dia banyak-banyaklah bersabar. Imam Abu Hanifah ni kita sandarkan pada dia mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berkata, mengumpulkan semangat dapat membantu dalam menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu kena ada semangat. Kalau tidak ada semangat, hidupnya bagaikan mayat. Pentingnya semangat. Manakala berasa cukup dengan setiap keperluan dapat menolong dalam memutuskan hubungan dengan perkara luar. Berasa cukup dengan setiap keperluan ni namanya sifat qanaah.
sifat qanaah. Penting kita perlu merasa cukup dengan keperluan. Kalau tidak merasa qanaah ataupun merasa cukup, itulah menjadikan seseorang itu tamak pada perkara yang tak dibenarkan. Tamak dalam menuntut ilmu, tak apa. Rasa nak lagi. Tapi tamak dalam perkara selain daripada itu, maka perkara itu tak dibenarkan. Al-Khatib Baghdadi juga berkata, ini seorang ulama, sebaiknya penuntut ilmu berada dalam keadaan bujang, tidak berkahwin selagi dia mampulah. Maknanya supaya dia dapat fokus ketika itu, maknanya orang muda lah. Hal ini kerana ia perkahwinan akan menyibukkannya dengan tanggungjawab terhadap hak-hak isteri dan kehidupan berkeluarga daripada menyempurnakan urusan menuntut ilmu. Tapi kita respect, ada orang yang berkahwin, ramai anak dan sebagainya, tapi mempunyai masa juga menuntut ilmu. Ini lagi baiklah. Tapi dalam keadaan, biasalah tanggungjawab bila berkahwin dan sebagainya, kadang-kadang masa nak menuntut ilmu tu jadi terharat. Jadi perkara pertamanya, adab seorang murid bersihkan hati daripada kotoran yang menghalang ilmu itu daripada diterima. Daripada kotoran maksiat, daripada kotoran penyakit riak, penyakit sum'ah, penyakit takabur dan sebagainya. Kita niatkan dulu, ikhlaskan hati kita dulu lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala kita menuntut ilmu itu tadi. Ini yang pertama. Adab yang kedua seorang murid, semua ada 36. InsyaAllah kita baca secara sederhana supaya kita dapatlah pada pagi ni banyak adab yang kita sempat baca. Yang kedua, adab seorang murid merendah diri dan patuh. Merendah diri dan patuh kepada apa yang diajarkan. Seorang murid hendaklah merendah diri terhadap gurunya dan juga mematuhi suruhannya, seperti mana seorang pesakit mematuhi nasihat seorang doktor pakar. Ini ramai hari ini murid-murid yang tidak merendah diri ataupun tidak patuh kepada gurunya. Sombong, menyalahkan guru, merasakan guru tu tak pandai dan sebagainya, tak baik macam tu. Yalah, mungkinlah seorang guru tu ada kekurangan dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita meletakkan guru tu lebih rendah daripada diri kita. Kerana adab seorang murid merendah diri terhadap gurunya dan mematuhi suruhan yang baik. Sebagaimana dibawa contoh seperti pesakit yang mematuhi nasihat seorang doktor pakar. Kita kan kalau kita sakit, kalau doktor pakar kata, okey, awak kena buat fisiologi setiap hari 20 minit, fisioterapi 20 minit. Okey, awak kena makan ubat ni 3 kali sehari. Kita patuh tak? Kita patuh. Begitu jugalah kita menuntut ilmu, maka kita merendah diri dan kita taat pada suruhan yang baik daripada gurunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, adab seorang murid juga adalah menuntut ilmu hanya dengan guru. Pentingnya menuntut ilmu ni mestilah berguru, ada guru. Jangan belajar ilmu tafsir tanpa guru. Belajar ilmu akidah tanpa guru. Belajar ilmu tauhid tanpa guru. Belajar ilmu hadis tanpa guru. Bimbang-bimbang, dia akan berguru dengan syaitan. Man la syaikha lahu, fasyaitanu syaikhuhu. Kata pepatah Arab, sesiapa yang belajar tanpa berguru, kemungkinan gurunya adalah syaitan. Maka, bila kita belajar sesuatu ilmu, mestilah berguru. Kenapa? Kalau kita tak faham, kita boleh rujuk terus. Kita boleh tanya dan sebagainya. Kalau tak, kita akan tafsir sendiri, hurai sendiri, maka bimbang-bimbang sesatnya akan jadi sendiri. Jadi menuntut ilmu, mestilah berguru. Kita tengok huraiannya. Surat 47 lagi. Janganlah seorang murid itu mengambil ilmu melainkan daripada individu yang berkelayakan sebagai guru.
Jangan belajar daripada orang yang tak berkelayakan. Belajar daripada guru yang jelas dari sudut akhlaknya, ilmunya, istiqamahnya. Juga jelas agamanya, iaitu pribadinya. Muka surat 48. Teruji pengetahuannya. Seorang guru juga harus berani, berakhlak mulia, mempunyai akal yang sihat dan berpengetahuan yang sempurna. Manakala guru pula, mestilah dia menunjukkan akhlak yang mulia, akalnya sihat, berpengetahuan dan sebagainya. Itu daripada orang yang kita nak ambil ilmu daripadanya. Tapi kalau kita tengok seseorang itu adabnya tak ke mana, akhlaknya ke laut, tutur katanya kasar, asyik mencari salah orang, keji orang, ada je benda tak kena. Orang macam ni berhati-hatilah daripada kita mengambil ilmu daripadanya. Sebab ramai hari ni macam-macam ajaran-ajaran sesat pun ada juga orang follow. Ajaran-ajaran kita tak sebutlah ajaran-ajaran tentu kan. Tapi macam-macam ajaran-ajaran yang pelik hari ni, tapi ada juga yang disebut dengan orang yang mengikutinya. Maka pastikanlah daripada guru mana yang kita ambil itu. Yang keempat, adab seorang murid memandang guru dengan penuh hormat. Memandang guru dengan penuh hormat. Mungkinlah seorang guru tu dari sudut kekurangan, mungkin kurang daripada kita. Mungkin dari sudut kekayaannya, kurang daripada kita. Mungkin murid lebih kaya. Ataupun dari sudut pangkat, mungkin pangkat murid lebih tinggi. Ataupun dari sudut umur, mungkin murid dari sudut umurnya lebih berusia dan sebagainya. Tetapi adabnya memandang guru dengan penuh hormat. Siapa sekalipun. Walaupun mungkinlah saya belajar daripada orang yang lebih muda. Tapi oleh kerana dia guru kita, kita respect, kita hormat pada dia dan sebagainya. Sebab itu adab kita. Kita baca huraiannya. Seorang murid hendaklah memandang gurunya dengan pandangan yang tinggi dan penuh hormat. Hal ini kerana ia lebih mendatangkan manfaat dan menjadikan setiap perkara yang didengarinya melekat dengan baik dalam fikirannya. Dia kena ada rasa hormat, ada rasa respect. Dan guru pula kena respect, kena hormat juga pada murid dia. Tak semestinya oleh kerana, dia ni guru, dia ni orang yang mengajar, dia ni tuan syekh, dia ni para ulama, dia ni mufti, dia tidak hormat kepada orang yang lain. Tak boleh macam tu. Kena ada saling menghormati. Guru menghormati murid, murid menghormati guru. Itu adab dia. Imam Syafi'i berkata, ketika aku berada bersama Imam Malik. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Rahimahullah, aku akan menyelak helaian kertas dengan perlahan-lahan supaya tidak didengarinya lantaran hormat akan kehebatannya. Masya Allah. Ini kita bintangkan sikit. Dalam kitab kita ni kita bintangkan sikit kata-kata emas daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang yang hebat. Imam yang hebat. Dia merupakan murid kepada Imam Malik, Malik bin Anas. Ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, adab Imam Syafi'i ni, dia kata aku ketika belajar dengan Imam Malik, ketika aku belekkan kertas, aku menyelak helaian kertas, aku menyelaknya dengan perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya tak didengari oleh guruku Imam Malik dan aku nak menghormati dia. Supaya dia tak terganggu, dia tidak terasa terganggu dengan perbuatan aku tu dan aku sangat hormat pada dia. Ini adab sampai tahap tu para ulama menghormati para guru. Saya ada tengok satu komen di ruangan komen yang bertanya tentang kitab. Kitab ni sebenarnya kita dah maklum dari awal sebenarnya. Jadi kitab ni dia nak melihat kitab mana? Kitab namanya Adab Guru dan Murid. Adab Guru dan Murid. Kitab ni namanya Adab Guru dan Murid. Nanti kalau tuan-tuan, puan-puan berminat, boleh WhatsApp pada saya. Ada lebih kurang 3 buah lagi yang siap untuk di-post lah. Nanti saya akan post bagi sesiapa yang berminat.
Dan kita jangkakan dalam 3 lagi pertemuan lah kita boleh khatamkan kitab kita insyaAllah. Kemudian, muka surat 48 lagi. Ar-Rabi' juga berkata, demi Allah, aku tidak pernah berani meminum air dalam keadaan Imam Syafi'i memandang ke arahku lantaran hormat kehebatannya. Ar-Rabi' ni siapa dia? Murid kepada Imam Syafi'i. Tadi cerita tentang Imam Syafi'i hormat pada Imam Malik. Manakala Ar-Rabi' murid pada Imam Syafi'i, dia kata, aku kalau belajar dengan Imam Syafi'i, tak pernah berani nak minum air di depan dia. Oh, Masya Allah, tahap tu. Kalau kita kan, minum je lah. Dah dahaga. Tapi adab dia kepada guru dia, dia pandang tinggi hormatan dia. Kadang-kadang kalau kita tengok kan, murid bukan setakat dia tak hormat kepada gurunya. Kadang-kadang kakinya belunjuk ke depan, kadang-kadang duk main telefon, kadang-kadang bercakap kuat dan sebagainya. Sebab apa? Kerana dia tidak didedahkan dengan adab seorang murid itu tadi. Adab dia. Cakap, kadang-kadang kita duk mengajar, kaki belunjuk ke depan, sambil duk sembang dan sebagainya. Sedangkan ulama terdahulu menceritakan pada kita ni bagaimana cara mereka menghormati seseorang guru tadi. Muka surat 48 lagi. Contoh yang lain. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni merupakan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Katanya, antara hak seorang guru alim terhadap engkau ialah sekiranya engkau datang ke sesuatu majlis, hendaklah engkau memberi salam kepada semua orang secara umum dan memberikan ucapan salam dan penghormatan yang lain secara khusus kepadanya. Masya Allah. Sayyidina Ali sebut, bila kita pergi ke sesuatu tempat, ramai orang berkumpul, kita bagi salam secara umum kepada orang ramai. Tapi bila kita tengok ada seorang ulama, orang yang alim, orang yang dihormati, maka kita memberikan salam yang khusus kepada orang tersebut. Sebagai apa? Tanda penghormatan. Tanda penghormatan. Kalau kita belajar dulu-dulu kan, guru ni kalau kita masuk, selepas daripada guru masuk kelas, ada setengah guru tu, dia tak bagi kita masuk. Betul tak? Mungkinlah ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan pernah melalui pengalaman tersebut. Kita masuk lewat sikit. Masuk-masuk tu guru dah ada dah dalam kelas. Kan? Jadi dia tak bagi. Jadi kita pada kelas yang akan datang, kita tak berani dah. Kita pastikan kita berada dalam kelas dulu sebelum guru tu masuk. Sebab apa? Sebab dia nak ajar adab kepada kita. Kalaulah guru masuk dulu, kemudian murid ni masuk, murid tu masuk, murid ni masuk, menyebabkan terganggu pengajarannya. Maka adab yang ditunjukkan oleh para ulama ni yang kita baca 3 contoh ni menceritakan betapa penghormatan yang diletakkan kepada guru ini sangat-sangatlah tinggi. Kemudian muka surat 48, dan hendaklah engkau duduk di hadapannya dan janganlah engkau menunjukkan kepadanya dengan isyarat tangan dan janganlah engkau mengenyik matamu terhadap orang lain. Kadang-kadang kita kenyik mata nak bagi bahasa isyarat ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa tangan. Perkara itu sebenarnya dialah tidak sopan. Dia menjurus kepada perkara yang tak sopan. Kita tunjuk dengan isyarat tangan. Kalau nak tunjukkan dengan isyarat macam ni. Jangan macam ni. Jangan tunjuk dengan jari. Tapi dengan tangan 5 jari kesemuanya terbuka. Ini adab. Ataupun mengenyik-ngenyik mata dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Selain itu, janganlah engkau berkata, si fulan berkata begini, iaitu pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya. Janganlah engkau mengumpat seseorang di sisinya dan janganlah engkau berjalan-jalan ketika masih berada dalam majlisnya. Masya Allah. Sesetengahnya, dia bertanya soalan pada guru. Ustaz, ataupun cikgu, ataupun tuan guru, apa pendapat ustaz tentang sekian. Maka tuan guru ni, ustaz ni, guru ni, cikgu ni, bagilah jawapan dia. Bagi jawapan pendapat dia dan sebagainya. Kemudian kita yang bertanya tadi, kita katakan,
Saya dengar daripada ustaz lain kata begini. Saya dengar daripada mufti ni kata begini. Saya dengar daripada tuan guru ni kata begini. Saya baca pendapat ni kata begini. Jangan kita bila bertanya, kita bawakan pendapat yang lain. Itu kurang beradab namanya. Kita dah baca satu pendapat, dah dengar pendapat yang lain. Kalau kita tanya pula pendapat guru sekian, maka kita ambillah pendapat tersebut. Maka pertimbangan kita lah nak ikut yang mana. Sebab kedua-duanya adalah mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Janganlah kita katakan, oh pendapat ni salah. Sedangkan kita tanya pendapat guru tadi. Maka adabnya, jangan kita nyatakan pendapat bertentangan bila kita tanya pendapat seseorang guru itu tadi. Kemudian, janganlah engkau memegang dan menarik pakaiannya. Nak cepat dapat jawapan ni, kita pegang dia. Kita cuit dia. Kita tarik pakaian dia. Sebab nak dapatkan respon dengan segera. Janganlah engkau mendesaknya tak kala dia dalam keadaan malas ataupun letih. Tanya juga. Telefon juga. Selagi tak dapat jawapan kan. Janganlah engkau berasa bosan sudah cukup kerana tempoh lama bersamanya. Kerana ia umpama sepohon tamar yang engkau tertunggu-tunggu saat gugur sesuatu hasil daripada tamar yang masak daripadanya. Ini adablah. Ini kita dah jelaskan yang keempat. Yang kelima, adab seorang murid mendapatkan redha daripada guru. Seorang murid hendaklah berusaha mendapatkan redha gurunya meskipun ia bertentangan dengan keinginannya. Dapatkan redha, ucap terima kasih, halalkan ilmu dan sebagainya. Ini yang kelima. Yang keenam, janganlah dia menyebarkan aib ataupun rahsia gurunya. Ini yang keenam. Janganlah benda-benda yang pada pandangan mata kita tu tak molek. Dan kalau kena pada kita pun, kita rasa tak suka kalau orang cerita perkara tersebut. Kita duk bawa, duk cerita, duk jaja pada orang lain. Jangan. Sebaiknya benda yang baik kita sebarkan. Benda yang tak baik yang kita tahu, yang kita nampak, kita diamkan. Contohnya kita tahu seorang guru ni lambat contohnya. Seorang yang lambat sikit lah. Mungkinlah ada urusan kita tak tahu. Kita pun dah bawa cerita, tak payahlah, dia ni lambat lah, dia ni tak bagus lah, dia ni, itulah jangan. Mungkinlah dalam bab perkara-perkara tertentu ada kekurangan bagi dirinya. Maka bagi kita yang mengetahui perkara tersebut, sebaiknya kita simpankan. Sebab apa? Sebab boleh menyebabkan jatuh aib pada seseorang guru. Ataupun walaupun dia bukan guru sekalipun, siapa-siapa saja sekalipun, hendaklah kita menjaga dan menutupi aib tersebut. Itu yang keenam. Yang ketujuh, adab seorang murid juga adalah mempertahankan maruah guru. Maruah guru. Sekiranya seorang murid itu mendengar umpatan ataupun sesuatu perkara yang buruk mengenai gurunya, hendaklah dia menjawabnya ataupun mempertahankan gurunya. Orang nak cerita tentang benda yang tak baik terhadap gurunya tadi, ataupun sesiapa sahaja, hendaklah dia pertahankan perkara tersebut. Bukan pertahankan benda yang tak bagus, tak. Tetapi kita kenal, awak cerita benda ni, adakah awak confirm? Adakah awak sendiri lihat? Betul ke? Kita pertahankan. Sekiranya dia tidak mampu mempertahankan, hendaklah dia meninggalkan majlis ataupun tempat tersebut. Kalau tak mampu nak pertahankan, dia beransur-ansur meninggalkan majlis ataupun tempat tadi. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, adab seorang murid meminta izin guru. Minta izin. Janganlah dia masuk ke bilik gurunya kecuali setelah diberi keizinan. Sekiranya terdapat pelajar lain yang lebih utama dan tua daripadanya, hendaklah dia mendahulukan mereka. Nak buat apa-apa contohnya kan, nak keluar daripada majlis ilmu contohnya, sebaiknya janganlah keluar begitu. Paling kurang kita tunduk sebagai tanda hormat ataupun mengangkat sedikit tangan dan sebagainya. Kerana ini adab.
Kalau nak ada apa-apa urusan urgent, ada hal yang mustahak, yang mendesak, memberi isyarat, kita mohon untuk keluar daripada majlis. Ada kalau kita tengok kan, duduk dalam majlis ilmu, pakak-pakak keluar begitu sahaja. Ini boleh menyebabkan mood ataupun keadaan guru tu sedikit berubah. Kenapa dia keluar ni? Dalam keadaan belah macam tu je. Tak baik. Maka adabnya kita angkat sikit tangan ataupun memohon izin, bagi tahu hajat ataupun asrat dan sebagainya. Kerana ini merupakan adab, meminta izin daripada guru. Yang kesembilan, adab seorang murid juga adalah melapangkan hati dan membersihkan diri. Melapangkan hati dan membersihkan diri. Apa maksud dia? Apabila seorang murid itu masuk ke dalam kelas pengajian, maka masuklah dengan penuh hormat. Masuk dengan penuh hormat. Kosongkan hati dan jiwa daripada perkara yang boleh mengganggu fikiran. Di samping itu, hendaklah dia berada dalam keadaan suci bersih dengan lengkap bersugi. Maknanya, tidak berbaulah mulut tu. Bermakna hendaklah dia memotong kuku dan menghilangkan bau yang tidak menyenangkan yang terdapat pada dirinya. Ini penting juga. Adab kita sebagai penuntut ilmu, bila kita berada di majlis keramaian, pastikanlah bau mulut, bau badan, kuku-kuku kita bersih. Supaya apa? Tidak mengganggu orang lain. Dan kita kena akuilah, kita kena sebut perkara ni. Kadang-kadang bila beramai-ramai, bersesak-sesak di dalam majlis ilmu, bila tidak jaga perkara ini, menyebabkan orang lain berasa tidak aman dan senang. Kalau awak makan durian, contoh kan, musim-musim durian, jangan pergi ke majlis keramaian, duduk berhimpit-himpit, bersepit-sepit. Sebab apa? Bila sendawa tu merasa tidak aman kepada orang lain. Ini kita perlu tegakkan. Bila makan petai, makan benda-benda yang berbau-bau, hukumnya makruh bila kita berada di majlis keramaian. Dan kalau kita tahu, kita nak berada di dalam majlis ilmu, orang ramai ada, maka elakkan makan perkara-perkara yang menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Sebab apa? Hukumnya makruh. Al-malaikah tata'azza. Bila seseorang makan bau-bauan yang tak menyenangkan itu, malaikat juga berasa tersakiti. Malaikat akan rasa sakit. Bahkan apatah lagi kalau manusia. Kan? Jadi benda ni kita perlu tegakkan. Kita perlu jelaskan, bila kita makan benda-benda yang ada bau-bauannya, maka elakkan berada di majlis yang keramaian. Apabila dia masuk dalam kelas, hendaklah dia memberikan salam dengan suara yang dapat didengari oleh mereka. Bila masuk kelas, bagi salam dulu. Dan hendaklah dia mengkhususkan ucapan salam kepada gurunya sebagai tanda penghormatan. Kalau orang lain, kita bagi salam secara umum. Tetapi kalau guru, kita bagi salam secara khusus. Begitu juga jika dia ingin beredar meninggalkan kelas, hendaklah dia memberikan salam. Itu adab yang ke-9. Adab yang ke-10. Jangan melangkaui orang lain kecuali setelah mendapat izin gurunya. Ini juga penting. Datang lambat, nak duduk depan. Ada tak agak-agak orang demikian? Ada. Datang dah lah lambat, tapi dia melangkau orang yang datang awal. Ini tak beradab namanya. Kalau kita datang lambat, duduklah belakang. Nak duduk depan, datanglah awal. Itu maksudnya. Jangan melangkaui orang lain. Apabila engkau tiba dalam majlis pengajian, janganlah engkau melangkah sehingga melangkaui bahu-bahu orang lain. Dahlah dia ni dalam keadaan datang lambat. Slipper dia tu nak parking depan tangga sekali. Padahal datang lambat, slipper tu duduk belakang lah. Bahkan bila nak melangkah ke depan tu, melangkaui bahu-bahu orang lain. Orang lain rasa terganggu. Maka jangan buat demikian. Hendaklah engkau duduk di akhir, muka surat 50, di akhir majlis, kecuali guru ataupun orang ramai mengizinkan engkau melangkah ke hadapan. Ataupun engkau mengetahui bahawa mereka sememangnya membenarkan engkau melangkah ke hadapan. Contoh kan,
Kalau kita terlambat dan sebagainya. Tapi guru yang mempelawa kita, okey, sekian-sekian tu sila tampil ke depan. Marilah ke depan ni. Ketika tu tidak menjadi masalah kerana diberi keizinan oleh guru. Tapi kalau datang lambat dan guru pula tak izinkan, jangan melangkaui bahu-bahu orang lain. Hormati hak orang lain. Sebab ada satu peristiwa yang berlaku di masjid saya pada bulan 3 yang lepas. Saya ingat lagi. Pihak masjid kita telah jemput Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar Ayub datang ke masjid saya. Masjid Saidina Osman. Orang lepas asar tu dah ramai dah. Lepas asar tu dah penuh dah. Ramai yang datang. Tiba-tiba adalah 2-3 orang yang datang lewat dekat-dekat maghrib baru datang. Dia melangkah daripada belakang ke belakang ni, melangkah ke depan, melangkaui bahu-bahu orang lain. Akhirnya dia duduk di depan sekali. Maka saya ketika tu melihat perkara tersebut, kita ambil mikrofon, kita umumkan. Tuan, minta duduk di belakang. Bagi menghormati orang lain yang datang lebih awal. Dan Alhamdulillah, dia follow lah. Sebab ini perlu kita tegaskan. Sebab bila kita datang lambat, kita ambil seat depan sedangkan orang lain datang lebih awal, kita tanpa sedar kita telah mengambil hak orang lain. Macam mana ilmu nak berkat? Nak masuk ilmu, nak mengamalkan ilmu, nak menyebarkan ilmu. Kalaulah cara kita mendapatkan ilmu itu pun dengan kita mengambil hak orang. Itu adab yang ke-10. Yang ke-11. Adab yang ke-11, tidak melakukan sesuatu perkara yang dirinya sendiri tak suka. Kita sendiri tak suka, apatah lagi kalau kita buat pada orang lain. Orang buat pada kita, kita rasa tak suka. Macam mana kita nak buat pada orang lain? Pasti orang lain juga tak suka. Maka yang ke-11 ni, jangan buat perkara yang kita sendiri pun rasa tak selesa perkara tersebut. Kita tengok huraiannya. Janganlah seseorang murid meminta seseorang yang lain bangun daripada tempat duduknya. Bahkan jika dia bangun untuk memberi laluan kepadamu, janganlah menerimanya melainkan terdapat maslahah bagi orang ramai yang hadir. Misalnya, jika dia berada dekat dengan gurunya, dia dapat bermuzakarah mengenai perkara-perkara yang mungkin gurunya terlupa yang boleh memberikan manfaat kepada orang ramai yang hadir. Ini contohnya macam ni. Dia datang tu, dia minta, boleh tak awak duduk belakang? Tak boleh macam tu. Awak kan muda lagi, awak kan kecil lagi. Dia tengok, berdasarkan umur pula, awak ni budak-budak duduk belakang lah. Dia dah lah datang lambat. Dia minta orang lain pula duduk belakang. Boleh tak awak bangun, saya nak duduk tempat awak? Jangan. Walaupun dia orang muda sekalipun, walaupun dia orang tak ada kedudukan sekalipun, respect. Kita mesti hormat pada dia. Sebab apa? Kita semua adalah sama-sama penuntut ilmu. Ini yang ke-11. Yang ke-12. Tidak duduk di tengah-tengah melainkan terpaksa. Berimpit-rimpit, tengok ada ruang lagi nak masuk juga. Sedangkan kita akan terpaksa menyebabkan orang lain bersesak-sesak. Nak duduk juga di tengah-tengah walaupun dalam keadaan sudah sesak itu tadi. Janganlah dia duduk di tengah-tengah halaqah majlis ilmu kecuali kerana terpaksa. Kerana tak ada pilihan tu nak buat macam mana kan? Dan janganlah juga duduk di tengah antara dua orang yang bersahabat kecuali dengan redha mereka berdua. Apabila diberi ruang kepadanya, barulah dibolehkan untuk dia duduk. Kawan ni datang sekali, sahabat baik, duduklah. Dia sebelah menyebelah. Datang orang lain, orang luar, tak kenal, maka tiba-tiba dia duduk di tengah-tengah antara dua sahabat tadi. Tak boleh. Kita tak tahu, mungkin ada yang dia nak bincangkan antara sahabat, betul tak? Dia datang sekali dah. Datang orang luar, tiba-tiba nak duduk kat tengah, memisahkan saf antara dua orang yang bersahabat tu tadi. Tak boleh. Itu adab dia. Yang ke-13, adab seorang guru juga adalah duduk berhampiran guru.
Seorang murid harus berusaha untuk duduk berhampiran dengan guru supaya dapat memahami kata-katanya dengan lebih sempurna. Namun dengan syarat tempat duduknya tidak melampau ketinggian tempat duduk gurunya. Maknanya, seorang guru mestilah duduk lebih tinggilah, duduk atas kursi menyampaikan ilmu. Murid, kalau di masjid lah konteks dia, duduk bersila. Cumanya, inilah mungkinlah kita boleh kita boleh bagi sebagai teguran sedikit. Kadang-kadang jemaah ni dia lebih suka cari tempat yang ada dinding, betul tak? Untuk dia bersandar. Di depan guru ni kosong, tapi dekat dinding-dinding tu ramai yang bersandar. Dia akan cari tiang, contohnya kan. Dia akan cari tiang. Sepatutnya ada dia duduk di depan guru, dekat dengan meja kuliah, tazkirah dan sebagainya. Di depan guru ni kosong. Kiri kanan ni yang ada dinding ni ramai yang bersandar. Jadi dari sudut hati seorang guru tu, dia pastilah sedikit kita kata sedih tu adalah, tapi sedih itu tidaklah sampai kita merajuk. Kerana apa kita diajar tidak boleh merajuk dalam berdakwah. Tapi kita kena bagi pemahaman, adab kita dalam menuntut ilmu, yang paling baik duduk berhampiran dengan guru. Bukan duduk berhampiran dengan tiang. Bukan duduk berhampiran dengan dinding. Itu adab dia. Dan yang ke-14 pada pagi ni, yang terakhir, saya perlu berhenti pada pukul 8 suku. Adab seorang murid juga adalah menjaga adab dengan teman dan guru. Menjaga adab dengan teman dan guru. Seorang murid hendaklah menjaga adab bersama teman-temannya dan orang ramai yang hadir dalam majlis ilmu tersebut. Kerana perbuatan menjaga adab sesama mereka menjadi bukti bahawa dia juga menjaga adab dengan gurunya dan menghormati majlisnya. Bukan saja kita hormat, kita jaga adab dengan guru. Tetapi dengan mereka yang sama-sama menuntut ilmu juga kita kena hormat dan respect pada mereka, beradab pada mereka. Selain itu, hendaklah dia duduk di tempat yang dikhaskan untuk pelajar sahaja. Bukannya tempat yang dikhaskan untuk guru. Melainkan keizinan guru. Tempat ni dikhaskan untuk, contohnya, untuk tetamu sekian. Tempat ini untuk guru sekian. Tempat ni untuk tetamu yang lain. Tiba-tiba dia datang nak duduk di tempat yang bukan dikhaskan untuk dia. Tak boleh. Keadabnya, kita beradab dengan guru, beradab dengan teman-teman, dan kita berada di tempat yang dikhaskan kepada kita. Kalau bukan itu tempat kita, janganlah kita duduk di tempat tersebut. Atau apa sekali kedudukan kita pun, janganlah kita mengambil kesempatan dalam perkara itu. Jadi para jemaah sekalian, kita berhenti muka surat 50, iaitu pada adab murid yang ke-14. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung pada adab yang ke-15, iaitu adab jangan ketawa dan elakkan bercakap. Ketawa dan elakkan bercakap di dalam majlis ilmu. Jadi anda berhenti pada adab yang ke-14, kita akan sambung nanti pada adab yang ke-15. Wallahu alam, saya serahkan kembali pada moderator, dipersilakan. Okey, baik Ustaz. Kita boleh buka soalan ke Ustaz? Saya rasa Ustaz Dr. Faisal, Dr. Faisal ada di talian. Betul-betul. Ya, okay, baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Dewan Halim atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai adab seorang murid. Dan tidaklah kebaikan dunia dan akhirat kecuali dapat diraih dengan adab, dan tidaklah tercegah kebaikan dunia dan akhirat melainkan kerana kurangnya adab. Dan di antara adab-adab yang telah dibincangkan adalah adab murid kepada gurunya. InsyaAllah dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian bersama dengan topik seterusnya. Dan bagi mengakhiri majlis ilmu ini, kita tutup dulu tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
kasih semua, bertemu dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.